Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengacara dan Puan Pengacara Majlis. Yang berbahagia, Kakanda Tan Sri Datuk Paduka Haji Badruddin Amiruddin, pengurusi tetap UMNO, di malam kursi tak ada. Yang berbahagia, Datuk Sri Abdul Fattah, Timbalan Pengurusi Tetap UMNO, Yang amat berhormat Datuk Sri Haji Wan Rusdi bin Iswan Ismail, Naib Presiden UMNO, Yang berhormat Datuk Sri Haji Muhammad Khalid bin Nordin, Yang berhormat Datuk Sri Johari Abdul Ghani, Naib Presiden, yang berbahagia pengurusi tetap dan pengurusi tetap wanita, pemuda dan puteri, yang berhormat Datuk Sri Dr. Nuaini binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO, beserta dengan barisan exco-nya, yang berhormat Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, beserta barisan exco pemudanya, yang berbahagia Datuk Nurul Amal bin Muhammad Fauzi, Ketua Pergerakan Puteri dan barisan exco-nya, yang berbahagia Adinda Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, Setiausaha Agung UMNO, yang berbahagia Datuk Seri Utama Dr. Tengku Adnan bin Kumasu, Bendahari Agung UMNO, yang berhormat Datuk Seri Azalina binti Osman, Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Datuk Seri tak ada. Yang berhormat sahabat-sahabat ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi Malaysia, barisan kepimpinan sayap-sayap, pengurusi-pengurusi, presiden-presiden parti-parti, sayap-sayap komponen Barisan Nasional dan Friends of Barisan Nasional, Dev-Dev jemputan, para perwakilan yang saya hormati sekalian. Lama sudah tidak berkuda di batu hampa. Lama sudah tak berjumpa para perwakilan sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, marilah kita melepaskan rasa syukur yang tulus dan mendalam kepada Allah SWT kerana mengizinkan kita keberlangsungan pertemuan kita pada malam yang bermakna ini. Semoga perhimpunan kita malam ini mendapat keberkatan demi perjuangan kita untuk agama, bangsa dan tanah air, insya-Allah. Malam ini, saudara sekalian, saya mohon kita membelakangkan segala perbezaan, mengenepikan segala emosi dan memperbaharui setiap kawan kita demi UMNO, demi Malaysia dan demi bangsa Melayu. Ketepikanlah segala apa jua kemarahan, dendam, luka dan nistapa. Akhirnya, di mana ada manfaatnya, semua kemarahan, kebencian dan perbezaan tersebut untuk bangsa dan parti kita. Jangan musnahkan UMNO dengan amarah dan dendam kesumat kita hanya kerana cita-cita peribadi kita terkandas. Segala sindir menyindir di media umum wajar diberhentikan. Perbuatan ini tidak ubah seperti menepuk air di dulang terpecik ke muka kita sendiri. Ada kritikan meskipun ianya bernas, salurkanlah melalui medium dalaman. Masalah parti kita selesaikan dengan cara parti. Masakan kita ingin terus menelanjangkan UMNO setelah begitu dahsyat hukuman terhadap UMNO dalam 2 PRU yang lepas. Saudara sekalian, telah tiba masanya kita bergerak seiring ke depan untuk membangunkan semula parti ini. Apatah lagi dikala ia sedang pulih daripada kecederaan yang sangat parah sebelum ini.
UMNO berhadapan dengan 3 cabaran penting, saudara sekalian, untuk beberapa tahun yang mendatang. Pertama, saya bagi tahu kat sini keberkesanannya sebagai sebahagian daripada kerajaan. Kedua, bagaimana ia akan mengurus kerjasama politiknya pasca penubuhan kerajaan perpaduan. Dan yang ketiga ialah bagaimana untuk kita mengembalikan semula pengaruh sebagai parti politik Melayu yang dominan. Ini 3 perkara yang akan saya ulas malam ni. Saya terus masuk ke dalam subjeknya kerana saya nak cakap banyak malam ni. Ya, minta maaf. 1 minggu di 5, terus daripada 5 pergi ke Singapura, Shangri-La Dialog 3 hari, 3 malam buat ucapan, tak tahulah. Ya, ini daripada hati saya sendiri. Izinkan saya mengulas yang pertama dulu. Mengapa UMNO harus menjayakan kerajaan perpaduan yang kita anggotai sekarang dan menjayakannya dengan berkesan? Saya merasakan kejelasan dalam perkara ini sangat penting. Tadi Datuk Seri Presiden kita telah pun menjelaskannya. Saya nak ulas lagi malam ni. Kerana ada anasir-anasir dalaman dan luaran parti yang tugas mereka semata-mata untuk mengelirukan ahli parti. Saya bertanggungjawab untuk menjelaskannya dengan tegas. Saudara-saudari sekalian, pada PRU ke-15 yang lepas, UMNO telah tewas untuk kali keduanya semenjak kita menyambut kemerdekaan. Saya ulang lagi lah, tewas secara berturut-turut untuk kedua kali. Setelah kita menang 13 pilihan raya umum tanpa kalah. UMNO hanya memenangi kerusi sebanyak 26 kerusi parlimen daripada 222 kerusi. Ataupun 11.7% dari jumlah keseluruhan kerusi parlimen. Saya ulangi lagi, 11.7% sahaja. Jumlah undi popular Barisan Nasional hanya 3.6 juta. Ataupun 23% daripada jumlah undi keseluruhan dalam negara kita. Tak sampai pun 1/4 dari jumlah undi keseluruhan. Sedangkan BN bertanding di 178 kerusi parlimen. Perikatan Nasional mendapat 4.7 juta ataupun 30% undi popular. Pakatan Harapan pula mendapat 5.93 juta undi ataupun 38% daripada jumlah keseluruhan. UMNO hanya mendapat 19 kerusi di Semenanjung dan 7 kerusi di Sabah. Sedangkan UMNO adalah parti terbesar di Malaysia. Daripada 5.8 juta pengundi baru dalam pilihan raya ke-15 baru-baru ini, kita nampaknya gagal langsung mendapat kepercayaan daripada mereka. Tiada peningkatan undi yang ketara antara jumlah undi BN dalam PRU 14 dan PRU ke-15. Jumlah undi BN dalam kedua-dua PRU hanya dalam lingkungan 3.5 juta sahaja. Ini bermakna, apa maknanya? Ini bermakna kita telah mencapai tahap plateau atau tiada perubahan dan anjakan yang substantif. BN tidak menang 1 kerusi pun di Perlis, di Terengganu, di Kelantan, di Pulau Pinang, Selangor, Kedah dan Melaka. Saya ulangi lagi, tidak 1 kerusi pun kita menang di negeri-negeri tersebut. Di wilayah Persekutuan, nasib baik ada Datuk Johari Ghani. Kita menang 1 kerusi saja di sana. Tak tahu apalah ilmu dipakai Datuk Jo. Ya? Menang dia. Despite all odds Datuk Jo. Tahniah saya ucapkan kepada Datuk Ghani. Ya? Menang di sana. Di Labuan dan Putrajaya, kerusi yang selalunya kita sangat selamat, kepada BN pun kita tewas. Kita juga tidak boleh membentuk kerajaan di Pahang, Datuk Wan, dan di Perak tanpa kerjasama parti lain. Apa makna semua angka-angka ini? Maknanya, saudara sekalian, kita harus menerima dan hidup dengan kenyataan bahawa kita telah tewas dengan dahsyat. Kerana itulah kita tidak boleh mendabik dada, bercakap dan berhujah dalam penafian lagi. Berlagak seolah-olah UMNO ini keramat dan tersangat kukuh. Sedangkan kita ditolak oleh rakyat Malaysia dengan kekalahan yang sangat mengesankan kita. Maka bersandarkan realiti dan kedudukan ini bahawa kita telah tewas, maka kepimpinan UMNO telah melakukan ijtihad politik untuk bersama PS membentuk kerajaan perpaduan. Kerana kita menyedari betapa kecilnya pengaruh kita di
mata pengundi-pengundi. Dan untuk survival, saya ulang, untuk survival, kita mesti mencari jalan menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dengan kehendak Allah, UMNO dan BN yang cuma mempunyai 30 kerusi sahaja, ditakdirkan menjadi pula penentu kepada penubuhan kerajaan. Pada waktu itu pula, raja yang sangat kita kasihi telah mengusulkan agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan. Baginda dengan penuh hikmah mengusulkan bahawa jalan paling munasabah bagi menyelesaikan kemelut politik nasional pada ketika itu ialah membentuk kerajaan semua parti. Iaitu semua parti tanpa mengira ideologi apapun bekerjasama dan membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Matlamatnya jelas, saudara sekalian. Mewujudkan kerajaan yang stabil dan mengembalikan semula Malaysia ke landasan pembangunan yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, cadangan baginda tidak diterima oleh PN. BN walau bagaimanapun memilih untuk meneruti titah Duli Hamamlia yang di-Pertuan Agong. Di sebalik kekalahan kita, UMNO mempunyai kesempatan yang unik untuk memainkan peranan kritikal dalam penyelesaian kecelaruan politik pasca PRU ke-15 baru-baru ini. Pada detik yang penuh ketidaktentuan tersebut, kita 4 hari tak ada kerajaan. Tidak pernah dalam sejarah Malaysia moden, selepas pilihan gaya, kerajaan tak boleh ditubuhkan. Negara tak berkerajaan, ketidaktentuan. Pasaran menjadi suatu panik, ya tuan-tuan. Tetapi kitalah UMNO tampil ke hadapan untuk memastikan kestabilan negara pada ketika itu. Ya. Jadi dari sebuah parti yang tewas, UMNO menjadi pelengkap kepada pembentukan kerajaan yang ada hari ini. Lalu terbentuklah kerajaan perpaduan dengan sokongan UMNO, alhamdulillah. Sesungguhnya perancangan Allah itu lebih baik. Dengan hanya 30 kerusi, BN menjadi penentu kepada keabsahan sebuah kerajaan. Wakil UMNO dalam Jemaah Menteri pula diberikan kepercayaan untuk menerajui pelbagai kementerian penting. Justru sangatlah penting untuk UMNO mempertahankan kerajaan perpaduan ini kerana kita adalah rumus yang menjelmakan jawapan kepada kecelaruan politik tanah air pada ketika itu. Perwakilan yang saya hormati sekalian, bayangkan implikasinya kepada UMNO jika kita mensia-siakan peluang ini, jika kita tidak berprestasi dan jika kita pula yang menjadi masalah kepada kerajaan perpaduan. Siapa lagi yang akan percaya kepada kita? Yang akan percaya kepada UMNO selepas ini? Jika kita gagal menjayakan kerajaan ini. Kita bukan sahaja akan mengecewakan kepercayaan raja yang kita kasihi, kita juga akan menjadikan rakyat lebih muak dengan drama politik kita. Malah pengundi akan terus menghukum UMNO dengan hukuman penolakan yang tidak akan memungkinkan UMNO itu bangkit semula. Kita tidak punya pilihan, saudara sekalian. Prestasi kita dalam kerajaan akan menentukan sama ada kita boleh dipercayai ataupun tidak dalam PRU yang akan datang. Dan sudah semestinya, sekiranya semestinya menjayakan kerajaan itu sangat penting pada UMNO kerana kita mesti melakukan perkara yang betul untuk tanah air ini. Telah 4 tahun Malaysia terombang-ambing tanpa kejelasan matlamat dalam bernegara dan berbangsa. Masakan kita mahu membiarkan negara kita terbiar bertusuran begitu sahaja? Justru kita mesti menggunakan peluang yang sangat unik ini untuk membezakan UMNO dari parti politik lain. Bahawa kita bukan sekadar punyai iltizam, kita juga punyai kepakaran, kebijakan, ilmu dan pengalaman yang boleh kita manfaatkan untuk menjadikan kerajaan ini kerajaan yang cekap, bersih dan amanah. Malam ini, saudara sekalian, saya mahu kita jelas, mempertahankan dan menjayakan kerajaan perpaduan adalah matlamat UMNO waktu ini. Ya, insya-Allah kita akan jayakan dengan gembelengan segala kepakaran dan pengalaman yang UMNO miliki. Jangan lagi kita sebarkan pelbagai naratif yang mengelirukan. Malah kita mesti menoktahkan segala kekeliruan dan bekerja seolah-olah
inilah kerajaan milik UMNO yang dipimpin oleh UMNO untuk sepenuhnya. Saudara saya sekalian, cabaran kedua yang ingin saya jelaskan adalah hala tuju politik UMNO setelah terbentuknya kerajaan perpaduan ini. Saya mahu semua perwakilan dan ahli UMNO jelas dalam perkara ini. Saya tidak mahu kita ada sedikit kesaksian pun, kerana segala kekeliruan itu natijahnya ialah masalah yang tidak akan ada kesudahannya. Perwakilan sekalian, kedudukan kita dalam kerajaan perpaduan telah membuka potensi baru untuk UMNO. Potensi yang tak pernah terlintas di sanubari kita, malah tidak pernah terbayang di akal kita, bahawa kita sedang menerokai kerjasama politik yang unik, unprecedented dan sangat luar biasa. UMNO dan BN sedang melalui eksperimen politik yang sangat penting. Panggillah apa jua pun, jajaran baru, koalisi baru, persamaan baru. Yang jelas adalah haluan politik yang business as unusual. Business as unusual, iaitu pembentukan persamaan politik yang berasaskan perpaduan dan kepentingan nasional demi negara. Jika selama berpuluh tahun UMNO telah terbiasa dengan persamaan politik to rule, namun trend yang kita lalui hari ini ialah to unite and to govern. Kita mesti melihat kemunculan politik kerjasama dan muhibah, politik perpaduan dan politik permufakatan. Parti yang berseteru berpuluh tahun tidak lagi menjadikan fahaman mereka yang sangat diverse dan berlainan itu sebagai halangan untuk memajukan negara. Mereka yang selama ini dirasakan janggal untuk bekerjasama sebagai political partners tidak lagi canggung untuk duduk bersama dan memeta jalan ke hadapan untuk negara ini. Pandangan saya ialah UMNO mesti meneroka jalan baru ini. Jalan yang lebih progresif, pendekatan yang lebih moden, lebih contemporary. Bekerja sama dengan new partners with different perspectives demi sebuah negara yang berkemajuan, aman, damai dan stabil. Maknanya kita mesti bergerak ke depan dari titik ini, membuka ruang untuk bekerjasama. Lalu saya mencadangkan kepada wanita, pemuda dan puteri untuk menggunakan perhimpunan kali ini, saudara sekalian, sebagai wadah memberikan saranan bagaimana harus kita mengemudi masa depan kita dengan rakan-rakan politik kita dalam kerajaan perpaduan ini, agar kita boleh menjadikan plan masa depan yang menguntungkan, bukan membebankan kita. Masa depan yang akan mengembalikan pengaruh UMNO dan wibawa UMNO sebagai parti politik yang bersedia untuk berubah dan mengubah, yang bersedia untuk berhadapan dengan politik yang disruptif dalam dekad yang sangat mencabar ini. UMNO perlu meninggalkan politik yang jumud dan menjarakkan diri dari pemikiran politik yang sempit. Namun, ini semua tidak sekali bermakna kita lunak dengan pendirian kita tentang Melayu dan Islam. Ingat, kita mesti ingat, jangan lupa, DNA UMNO ialah nasionalisme Melayu dan Islam. Ia adalah jati diri yang sama sekali tidak akan kendur. Kita parti nasionalis, mempertahankan Melayu dan Islam itu perjuangan kita. Kerana itu jugalah kita dipanggil sebagai asabiah selama berpuluh tahun oleh parti tertentu. Kita dilabel parti kesukuan dan perkauman fanatik. Sekarang hanya kerana haluan politik kita berbeza, kita difitnah pula membelakangkan Melayu dan Islam. Hanya kerana duduk dalam kerajaan yang di dalamnya ada parti-parti lain, tidak bermakna kita membuang agama dan membuang Melayu. Jawapannya, saudara sekalian, tidak sama sekali. InsyaAllah, UMNO akan memperjuangkan Islam dan Melayu dalam kerangka hubbul watan yang lebih sederhana dan lebih menghargai kepelbagaian Malaysia. Dengan unit politik dan sosialnya yang beraneka agama, kaum dan etnik serta budaya. Jadi matikanlah segala keraguan tentang ketegasan pendirian UMNO untuk bangsa Melayu dan Islam ini. Kesimpulannya,
Kita tidak akan mundur ke belakang lagi. Kita akan terus maju ke depan. Kita pro pembangunan. Kita mencintai perpaduan. Dan kita memilih kestabilan dan kemakmuran. Itulah yang menjadi sebagai kita punya tagline di Melaka, di Johor dan di dalam PRU ke-15. Kestabilan demi kemakmuran. UMNO pro kemajuan, pro pembaharuan dan pro demokrasi. Dan kita memilih untuk bekerja dengan mereka demi Malaysia. Jadi tidak timbul soal kita perlu undi parti itu ataupun parti ini. Kita hanya mengundi dan memilih parti yang memerintah, parti yang boleh mengurus negara dengan semangat perpaduan dan meneruskan kestabilan politik negara tanah air kita. Dan walaupun kita ada pendirian yang berbeza dan perspektif yang bertentangan, ia tidak akan merencatkan pula kerjasama kita untuk Malaysia yang lebih maju. Kerana itulah hikmah dalam berpolitik. Itulah juga semangat sebuah demokrasi. Yang pasti, UMNO akan mengurus perbezaan tersebut bersandarkan kepentingan perpaduan dan kesepakatan nasional. Realitinya ialah UMNO sebenarnya mewakili kepentingan Melayu dan Islam dalam kerajaan perpaduan. InsyaAllah, kita ada fungsi strategik dan kita akan meneruskan fungsi strategik tersebut dengan baik insyaAllah. Jadi mari kita terokai jalan untuk mengokohkan kerjasama ini di pelbagai peringkat dan lapangan. Kerana untuk UMNO kembali ke acuan identiti politik yang terlalu sempit dan terlalu terbatas hanya akan lebih membataskan potensi UMNO dan Malaysia. Saudara-saudari perwakilan yang saya hormati sekalian, cabaran ketiga yang ingin saya ketengahkan malam ini ialah bagaimana kita akan bangun dan kuatkan semula parti kita yang kita cintai ini, UMNO. Kita tidak boleh lagi hidup dalam penafian. Kita tewas dalam 2 PRU lepas. Kita bukan lagi blok politik Melayu terbesar dalam demokrasi Malaysia. Kesusutan pengaruh UMNO di kalangan orang Melayu dan rakyat Malaysia adalah pada tahap kritikal. Ya? Kedudukan UMNO sebagai parti ketiga dalam Liga Politik Melayu adalah sesuatu yang sangat janggal kepada kita semua. Namun tiada ada apa yang harus kita ratapi daripada semua ini. Walhal kita mungkin secara sedar, secara langsung, tak langsung, kita telah sama-sama menyumbang kepada kesusutan kepercayaan dan pengaruh UMNO ini. Tidak siapa juga yang boleh terkecuali daripada memikul tanggungjawab bahawa dalam banyak dan kurangnya, kita adalah juga penyebab mengapa orang Melayu menjauhkan diri daripada UMNO. Banyak sekali orang dalam UMNO yang menyeru untuk kita bangkit, mengkritik itu dan ini. Sedangkan mereka lupa UMNO kecundang dikala kita dulu sebahagian daripada kerajaan. Kita tewas, saudara sekalian, kita tewas dikala pemimpin UMNO menjadi Perdana Menteri dan ahli parlimen kita mengikuti Jabatan Menteri. Justru janganlah kita terus bermain dengan blame game. UMNO tidak akan bangkit jika kita terus terperangkap dalam blame game ini. Nasib dan masa depan UMNO adalah urusan kita. Tiada yang mampu mengubah nasib UMNO kecuali kita jua. Justru sekarang adalah masanya untuk kita memulakan semula gerak kerja membangunkan UMNO ini dengan kerja nyata, dengan iltizam, dengan jiwa dan jiwa keras, kerja keras. Bukan lagi sekadar bercakap dan memberi saranan, apatah lagi mengkritik UMNO sehingga tidak lagi rasa hormat pada institusi presiden dan kepimpinan parti. Kerana itu, malam ini saya ingin menyarankan beberapa perkara untuk kita maju ke depan tanpa berlengah dan mengenepikan segala politiking dalaman. Saudara saya sekalian, izinkan saya mengusulkan beberapa strategi untuk perwakilan wanita, pemuda dan puteri fikir dan bahaskan dan laksanakan insya-Allah. Pertama, telah tiba masanya kita menyandarkan masa depan parti ini kepada generasi muda dan generasi penerus dengan lebih serius dan terancang. Generasi muda parti adalah penerus perjuangan bangsa. Anda semua adalah penyambung kepada cita-cita nasional dan aspirasi kebangsaan. Anda semua bukan sekadar penumpang atau pemerhati dalam perjalanan bangsa yang sangat berliku ini. Anda adalah asbab parti ini wujud dan berkelangsungan.
Anda semua adalah sebahagian daripada masalah dan juga solusi kepada Malaysia. Begitu juga kepada parti. UMNO tidak boleh lagi memencilkan peranan generasi muda parti. Apatah lagi apabila mengambil kira arus penolakan anak muda lah yang menyebabkan UMNO tewas dan terjerumus dalam keadaan sebegini. Jadi kepada pemimpin-pemimpin pemuda, puteri, saya dan rakan-rakan dalam Majlis Kerja Tertinggi tidak akan memandang enteng dan mengambil mudah peranan kalian dalam menguatkan kembali UMNO. Tetapi jangan pula mengharapkan untuk dinaungi kepimpinan dalam melaksanakan peranan semua. Jangan pula berperanan untuk parti hanya kerana nak menyeluarkan keluhan dalam media sosial tapi tidak tampil memberikan kepimpinan. Adalah membimbangkan bila desakan kalian hanya untuk mendapatkan kota orang muda, Dewan Khas untuk orang muda ataupun nak jadi senator. Anda semua tidak perlukan semua yang khas itu. Anda semua mesti menjadi bahagian utama dalam sesuatu yang perdana, yang besar dan dominan dalam parti dan politik serta kemasalahan Malaysia. Pemikiran pemisahan khusus untuk golongan muda dalam bentuk seperti kota khas dan pelbagai keistimewaan lagi adalah pemikiran lapuk. Ia adalah pemikiran imperialisme yang suka pisah memisah, suka kepada kelas dan strata. Parti ini dan tanah air ini mesti dibangunkan oleh golongan gandingan semua. Bukan terpecah dan terpisah antara yang muda dan tua, yang baru dan veteran, yang lelaki dan yang wanita. Saya ingin menegaskan bahawa pergerakan pemuda dan puteri adalah armada dalam kemajuan UMNO dan bangsa Melayu di tanah air ini. Anda semua adalah sangat penting dalam membangunkan semula UMNO dan mempertahankan kelangsungan parti yang kita cintai ini. Maka berhentilah menagih segala jawatan, segala kontrak, segala gelaran. Jangan terpedaya dengan kilauan kuasa dan imbuhan. Dek kerana kita adalah sebahagian daripada kerajaan waktu ini. Tampil, berikan kepimpinan, lakukan ikhtiar untuk parti dalam berbagai cara, modaliti dan arena. Ilmu pengetahuan yang kalian punya, banyak yang kami tak tahu. Pemikiran baru yang anda semua punya, kadang-kadang tak terjangkau oleh kami. Semuanya kadang-kadang baru pada kami. Kemahiran yang kalian punya adalah kemahiran bukan kemahiran kami. Maka masakan masalah bangsa, kemelut tanah air dan segala krisis yang melanda hanya diperhatikan sahaja dan diulas-ulas secara sinikal dan enteng di media sosial setakat demikian sahaja. Justru saya menyeru, pelan penyediaan pimpinan generasi kelima dan keenam UMNO sangatlah penting. Kita mesti mengenal pasti dan melatih sekelompok generasi pelapis dalam UMNO untuk menyediakan mereka bagi mengambil alih parti dan negara pada satu masa nanti. Pelan sedemikian akan meyakinkan ahli, parti, orang Melayu dan rakyat Malaysia tentang kesediaan UMNO untuk terus mengemudi kerajaan dan negara. Namun, tugas menyediakan pimpinan masa depan bukanlah kerja yang mudah. Kita perlu memberikan bimbingan sebaiknya agar bila mereka tampil memimpin, mereka akan memimpin dengan karakter yang perkasa dan unggul, dengan nurani yang ikhlas, dengan kebitaraan yang sesuai dengan zaman. Yang pasti, UMNO memerlukan pemimpin masa depan yang berbakat. Tidak kiralah dari Universiti Melaya ke, dari Azhar ke, dari Oxford ke, atau Harvard, atau hanya persekolahan pengalaman di kampung-kampung saja. Parti akan memberi ruang kepada sesiapa jua, asalkan anda mempunyai karakter yang kuat, jujur dan budiman untuk membangunkan bangsa. Dan memberikan ruang kepada mereka yang tahan diuji. Bila diuji, mereka setia dan sabar. Terutama bila parti tidak mendapat memenuhi harapan dan cita-cita peribadi anda, janganlah gundah dan gulana dan membawa diri. Jangan menyinggung pimpinan dan parti. Tiada individu yang terlalu istimewa dalam UMNO ini yang harus diberikan segala yang dimintanya hanya kerana dia dari kelas tertentu. Harapan saya adalah supaya pemuda dan puteri dan kepimpinan mereka menjadikan the moral compass and the moral force untuk parti di masa depan. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa yang maju,
generasi muda selalunya mempunyai peranan yang sangat strategik. Mereka akan selalu menjadi orang yang mengubah sejarah dan melakar sejarah baru di setiap waktunya. Kerana lumrahnya dan segala kualitatif generasi muda adalah lebih kreatif, lebih inovatif, memiliki idealisme yang murni dan energi yang besar dalam perubahan sosial di sekelilingnya. Para perwakilannya sekalian, yang kedua, UMNO mesti menggembeling kekuatan wanitanya dengan sebesar-besar kegembelingan. Selama berpuluh-puluh tahun, hayat UMNO sangat bergantung kepada kerja keras pergerakan wanita. Terima kasih wanita. Terima kasih. Mereka yang paling berkeras bekerja, paling tekun, paling tidak bercakap banyak, tapi paling berkesan. Kempen mereka sangat berkesan, menyantuni setiap rumah, setiap ibu dan keluarga dalam tetangga dan lingkungan mereka. Ya. Jika UMNO ingin kembali berkuasa dan kuat, strategi mobilisasi wanita untuk menarik pengundi wanita sangat penting. Sebagai contoh, ya, dalam pilihan raya Turki yang baru-baru ni, kemenangan Presiden Erdogan ialah kerana peranan pengundi wanita. Ya, menang kerana undi wanita. Mereka lah penyokong tegar yang tidak pernah ragu dalam membuat keputusan. Mereka setia, teguh dan kesediaan. Analisa pilihan raya Turki menunjukkan bahawa golongan wanita menyokong Erdogan kerana mereka mahukan jaminan kepada kestabilan, kesinambungan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kepada wanita, saya menyandarkan harapan yang sangat tinggi untuk puan-puan semua mendapati pemulihan UMNO ini. UMNO akan pulih dengan lebih pantas jika kita dapat menarik lebih ramai pengundi wanita mengundi UMNO. Jumlah pengundi muda perempuan sangat besar jumlahnya dan bertambah berlipat kali ganda. Mereka mesti menjadi sasaran kita untuk sokongan dan akhirnya menjadi keahlian pergerakan puteri dan juga wanita. Kita adalah parti pertama dalam politik negara yang menubuhkan pergerakan puterinya untuk gadis dan wanita muda. Namun kita sekarang terkebelakang dalam menarik sokongan mereka. Ini mesti berubah. Sekarang kita mesti menjadi parti yang lebih proaktif untuk merekrut golongan hawa ini. Dekati mereka, ajak mereka menyertai aktiviti parti dan insya-Allah akhirnya akan menyertai parti dan menjadi aktivis parti. Saya juga berharap agar segala gerak kerja wanita kita modernkan dengan teknologi, Datuk Seri Nur ini. Modernkan dengan teknologi, menggunakan data dan kecanggihan social media. Di Persada Nasional, bersuaralah dengan lantang untuk memperjuangkan kepentingan wanita. Apa saja isu yang berkaitan dengan kepentingan wanita, kita mesti terkehadapan. Perjuangkan dengan konsisten, dengan sepenuh jiwa. Biar seantero Malaysia merasakan keprihatinan kita dan perjuangkan semua isu, bukan sahaja yang berkaitan wanita. Suara wanita tentang pelbagai isu pendidikan, kelestarian, ekonomi, keadilan dan hak asasi serta lain-lain adalah sangat diperlukan. Politik UMNO bukan untuk menang pilihan raya semata-mata. Kita melakukannya untuk negara dan bangsa yang lebih baik. Kerana itu kita mesti menjadi juru cakap kepada mereka yang tertindas, yang dilupai dan yang terbawah dalam masyarakat. Politik kita mesti mengangkat harkat manusiawi, diperjuangkan dengan nurani yang ikhlas dan diatur dan ditutur dengan jujur. Saudara-saudari perwakilan yang saya hormati sekalian. Ketiga, blueprint agenda Melayu yang lebih tuntas dan seiring zaman sangat diperlukan jika UMNO ingin berkelangsungan. Blueprint untuk orang Melayu. UMNO nampaknya belum berjaya menampilkan agenda yang lebih progresif untuk bangsa Melayu. 4 tahun telah terbiar begitu saja setelah dihambat pelbagai kemelut politik tanah air. Kita seolah-olah hilang fokus kepada segala kekusutan dan kesengsaraan yang dilalui oleh bangsa Melayu. Kita juga gagal menampilkan solusi yang bernas untuk mereka. Ingatlah, bangsa kita berhadapan dengan pelbagai krisis yang meruncing sekarang.
sejak kebelakangan ini. Meskipun pahit untuk kita telan, hakikatnya Bumiputera jauh ketinggalan berbanding dengan kaum-kaum lain. Orang Melayu masih tergolong dalam kumpulan miskin tegar dengan kadar kemiskinan yang tinggi berbandingan masyarakat lain. Tidak cukup dengan itu, wang simpanan persaraan Bumiputera juga semakin susut saban tahun. Kesempitan hidup pasca pandemik memaksa mereka mengeluarkan wang persaraan secara besar-besaran hingga hampir 5.1 juta ataupun 76% pencarum KWSP Bumiputera kini mempunyai simpanan kurang daripada 10,000. Lebih membimbangkan, lebih 2 juta ataupun 81% pencarum KWSP Bumiputera berumur 55 tahun ke bawah mempunyai simpanan yang amat kritikal, iaitu kurang daripada 1,000. Maksudnya ramai yang tidak akan dapat bersara kerana terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan di usia tua. Dari segi pencapaian kita sebagai bangsa, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kemasalahan sosial, masalah peringkat kepimpinan antarabangsa, bangsa Melayu tidak menunjukkan kemajuan yang ketara. Malah dalam banyak keadaan, pencapaian bangsa Melayu sangat mengendur dan menyusut. Apalagi dampak pandemik, kemelesetan ekonomi dan arus globalisasi yang deras terus menghimpit masyarakat kita. Para perwakilan sekalian, jadi apa sebenarnya rencana UMNO untuk orang Melayu? Ini adalah ujian sebenar dan peranan relevannya UMNO sebagai parti bangsa Melayu di negara ini. Bagaimana kita akan menampilkan solusi ekonomi, sosial dan budaya untuk mengatasi segala kemasalahan ini. Apakah strategi kita untuk membasmi kemiskinan bandar? Meningkatkan pemilikan bank, universiti, hospital, kilang, syarikat bertaraf unicorn untuk bangsa Melayu. Cara apa yang akan kita gunakan untuk menambah bilangan saintis, bilangan coders dan programmers, bilangan jururawat dan kepakaran unik, jurutera peguam pelbagai profesi yang lain. Strategi apa yang bakal dibuat untuk memartabatkan bangsa kita, menjadikan segalanya tentang dunia Melayu itu kita pelihara, majukan dan tamsilkan secara global. UMNO mesti ada jawapan untuk semua ini. Kita mesti ada jawapan untuk semua ini. Dan jawapannya lah UMNO tidak boleh piecemeal dan juga secara ad hoc. Solusi UMNO mestilah dalam satu bentuk blueprint kemajuan dan pemodenan bangsa Melayu yang lengkap, menyeluruhi dan kalis masa. Jika UMNO tidak menyediakan blueprint sebegini, maka bagaimana kita akan merencanakan program yang sistematik yang untuk kemajuan bangsa Melayu? Seruan saya, saudara sekalian, adalah untuk UMNO memulakan langkah berani dan tegas, merangka blueprint baru dengan membawa agenda Melayu yang moden dan maju untuk meyakinkan bangsa Melayu bahawa kita UMNO ada rencana yang jelas untuk bangsa kita. Dengan blueprint sedemikian, kita dapat membuktikan bahawa kita sedar akan masalah yang melingkari bangsa Melayu dan kita ada strategi dan rancangan jangka panjang untuk mereka. Hanya dengan sedemikian, kita akan dapat membezakan diri kita daripada mereka yang menunggang agama dan bangsa dalam landscape politik Malaysia, yang wujud hanya sedemikian ataupun sekadar bermain sentimen agama, perkauman yang sempit demi survival politik mereka. Saya usulkan agar UMNO dengan segera menganjurkan Kongres Melayu ini. Kita himpunkan pemikir-pemikir terbaik bangsa untuk membantu kita menghasilkan blueprint Melayu maju ini. Jangan asyik dengan pelbagai convention. Jangan asyik dengan pelbagai convention politik saja, tetapi lohong, kosong dalam kandungan dan intipatinya, yang akhirnya menyaksikan kita mendengar syarahan daripada tokoh yang sama, manakala kita pula bercakap antara sesama kita sahaja. Saya usulkan juga malam ini, malam yang bertuah ini, saya nak usulkan agar kongres ini digerakkan oleh pergerakan pemuda dan puteri. Ya. Kerana seperti apa yang saya cakapkan tadi, anda perlu buktikan bahawa anda semua akan bersedia untuk mengemudi agenda bangsa bersama kami. Saudara saya sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, ada satu yang nak saya sampaikan, terbuku di hati.
Ada suatu pesanan yang ingin saya luahkan, bukan saja kepada ahli perwakilan UMNO, tetapi kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Saudara saya sekalian, boleh jadi dengan Abang ya, Barudin, sama sebaya-sebaya, pengurus tetap wanita. Generasi kami, generasi saya adalah generasi yang lebih menyaksikan pelbagai fasa pembangunan dan kemajuan Malaysia. Saya tak dibesarkan dalam segala keberadaan, malah merasa segala kekurangan dan kesusahan. Maklumlah lepas mereka, ataupun sebelum mereka, kita pergi sekolah abang, jalan kaki, ya, 5-6 batu, tak ada duit belanja, apa yang ada makan pagi-pagi. Saya telah melihat bagaimana negara ini membangun. Dari negara yang kucak kacir kerana jurang kemiskinan dan keberadaan yang sangat besar pada ketika itu, sehingga mencetuskan konflik perkauman 1999 kepada negara yang makmur dan maju bersatu padu pada hari ini. Namun terbit kebimbangan saya, bang. Saya ke belakang ini saya bimbang tentang satu trend, baik dalam kalangan ahli politik maupun ahli-ahli pemimpin NGO, yang kata-kata, retorik dan tindakan mereka nyata membelakangkan nilai-nilai yang terpahat kemas dalam perlembagaan nasional, yang mengancam perpaduan kaum, yang menimbulkan kegelisahan antara umat Islam dan bukan Islam. Jaminan hak asasi, kebebasan dan keutuhan institusi awam kita diperlekeh semau-maunya. Kepercayaan terhadap institusi kerajaan semakin menipis, malah tak cukup begitu. Institusi raja turut diheret dengan nada yang tiada susila. Tindakan mempersenakan Islam dan institusi utama negara ini semakin kuat kedengaran. Ini semuanya tak patut berlaku. Malaysia kurun ke-21 seharusnya menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih berperlembagaan dan lebih bersopan. Maka saya menyerulah semua generasi muda dalam UMNO dan generasi muda Malaysia. Anda semua mesti mengembalikan semula Malaysia ini ke jalan sederhana dan progresif, menjadi benteng pertahanan terpenting kepada perlembagaan persekutuan. Mari kita kembali memperteguhkan penanaman nilai-nilai perlembagaan di dalam kehidupan sehari rakyat Malaysia. Kerana nilai-nilai perlembagaan itulah yang mewarnai Malaysia yang aman damai selama ini. Bagi saya, saudara saya sekalian, bagi saya, yang mesti menjadi pengawas Jenerali Musa ini mesti jadi pengawas paling penting untuk mengawasi segala ketidakpatuhan kepada perlembagaan. Jiwailah ianya dan terjemahkan ia melalui kehidupan dan bertata kelola secara berperlembagaan. Saya adalah generasi yang membesar dalam masyarakat Malaysia yang benar-benar muhibah. Kita dulu bang pergi sekolah, benar-benar muhibah. Ya? Dan saya sangat merindui saat dan momen tersebut, di mana negara ini menjadi refleksi sebuah watan yang multicultural harmoni, sangat bersatu padu, bersandarkan perlembagaan yang adil. Kepada perwakilan yang saya hormati sekalian, saudara sekalian, sebelum saya mengakhirinya, kita nak menghadapi pilihan raya 6 negeri, baliklah dengan semangat yang ada pada hari ini, bawa balik dan kita pastikan supaya kita menang dalam pilihan yang ke-6 negeri ini, insyaAllah. Sebagai pengarah pilihan raya parti, saya mengharapkan supaya jentera sebaik saja kita habis PAU ni, gerakkan kita punya jentera sebaik-baiknya agar kita dapat menyantuni seramai mungkin pengundi-pengundi di kawasan kita. Kuatkan kawasan kita, insyaAllah kita akan menjadi sebagai sebuah parti yang boleh bangun dan kita akan menjadi sebagai sebuah parti yang disegani oleh kawan dan lawan. Saya menyandarkan satu harapan bahawa memajukan bangsa Melayu memerlukan lebih sekadar ikrar, kesetiaan, saudara sekalian, dan keyakinan kepada perjuangan bangsa. Saudara sekalian, bangsa Melayu memerlukan suatu konkret rancang strategik demi masa depan dan kehidupan yang bermaruah. Maknanya, saudara sekalian, UMNO mesti mengambil pendirian untuk membuat tawaran yang lebih jelas dan berkelangsungan. Bangsa Melayu dapat dipertingkatkan, bukan terus dengan pelbagai retorik dan politiking yang yunak, tanpa strategi, tanpa blueprint, tanpa apa-apa. Melayu dalam Malaysia moden memerlukan bantuan dan bukan sekadar bantuan intervensi, tetapi kompetensi dan juga keberdayaan yang akan boleh membolehkan mereka benar-benar bersaing. Ini betul.
kita usahakan satu plan konkret untuk orang Melayu. Ya, gunakan kesempatan ini dalam kerajaan perpaduan ini untuk kita memperjuangkan kepentingan Melayu dengan rasional dan tuntas. Generasi pelapis UMNO dalam pemuda dan puteri ialah yang harus berhadapan dalam perkara ini. Pastinya menjaga perpaduan kesatuan pelbagai bangsa bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali pencarobannya, tetapi inilah tanah air yang wajib kita pertahankan. Semoga negara ini menjadi negara yang adil dan makmur, yang mendapat limpah rahmah dan juga pengampunan dari Allah SWT dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa negara Malaysia. Saudara saya sekalian, itulah yang nak saya bagi, itulah daripada hati saya. Saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim merasmikan Perhimpunan Agung Wanita Pemuda dan Puteri 2023. Terima kasih.